Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsu Muhammadin biyadihi law badalakum Musa fattaba'tumuhu wa taraktumuni ladalaltum an sawa'is sabil walau kana hayyan wa adraka nubuwati lattaba'ani. Rawahu Imam Ad-Darimi. Maksudnya daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang di Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kekuasaannya, biyadih, lau badalakum, kalaulah Nabi Musa muncul kepada kamu lalu kamu mengikutnya dan meninggalkan daku, sudah tentu kamu akan sesat dari jalan yang betul. Dan kalaulah Nabi Musa alaihissalam masih hidup lagi dan berada dalam masa aku menjadi Nabi, sudah tentu ia menurutku. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Hadis ini, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, membuktikan bahawasanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kerasulan yang tidak boleh dipertikaikan dan tidak boleh maksudnya tidak boleh dibuat main. Kerana pada zaman sekarang masih lagi ada bunyi-bunyi mengatakan, atau kita boleh sebut, Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh paling mudah di tempat kita, muncul Rasul Melayu. Rasul Kahar. Pernah dengar? Rasul Kahar. Duduk Selangor. Rasul Melayu. Wahyu dia apa? Wahyu dia surah Yasin. Dia kata surah Yasin itulah surah wahyu untuk umat Melayu. Surah Yasin dia kata. Bukti kenapa dia Rasul? Yasin wal Quranil Hakim. Ayat seterusnya apa? Innaka minal mursalin. Maksud dia apa? Sungguh engkau minal muslimin, sebahagian daripada rasul-rasul. Dia kata innaka tu, sungguh kamu tu merujuk kepada dia lah. Jadi apa ni, dia lah rasul. Dia kata macam tu. Ada wartawan tanya pada dia, habis kalau saya baca surah Yasin, kita malam Jumaat kan, orang kita kan selalu baca kan, masing-masing semua baca kan. So baca, ni benda ni ada di YouTube, boleh cari. Edisi siasat NTV7 dulu, Rasul Melayu. Wartawan tanya pada dia, habis kalau saya baca innaka minal mursalin, kalau saya kata tu adalah saya, macam mana? Wartawan tu tanya. Tahu apa dia jawab? Kamu tak faham. Kamu tak faham. Dia kata macam tu. Senang jawab. Dah meninggal dunia tak silap saya. Mudah-mudahan dia sempat bertaubat. Tak silap saya dah meninggal dunia dah. Mudah-mudahan sempatlah bertaubat. Nak katakan bahawasanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini dan percaya bahawasanya tiada nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dalam hadis-hadis, ini juga disebut dalam Al-Quran. Disebut oleh para ulama, la nabi ba'di. Dalam beberapa riwayat Nabi sebut tiada nabi selepas aku. Tiada nabi selepas aku. Dan
kalaulah dalam hadis ni Nabi SAW sebut kalaulah Nabi Musa hidup lagi, kalau Nabi Musa ada lagi, kalau ada Nabi, bila sebut Nabi Musa maksud dia Nabi-Nabi yang lain juga, contohnya Nabi Nuh ke, Nabi Isa ke, Nabi siapa Nabi yang panjang umur, yang paling kita terkenal Nabi Nuh lah kan. Sama sahaja Nabi-Nabi yang lain. Walaupun hadis ni sebut Nabi Musa, tapi itu tidak maksud hanya Nabi Musa sahaja. Kata Nabi Daud ke, Nabi Ibrahim ke, Nabi Nuh ke, Nabi Isa ke, Nabi Yahya dan sebagainya, kalau mereka masih hidup lagi, mereka wajib untuk mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab Nabi SAW adalah Sayyidul Mursalin, penghulu segala Rasul. Nabi Muhammad SAW adalah Khatimun Nubuwah. Nabi adalah penutup untuk sekian Nabi dan juga Rasul-Rasul. Ini sangat jelas yang perlu kita faham. Kemudian kalau kita pernah mendengar dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah sebut berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Jadi bila sebut Nabi Muhammad SAW adalah rahmat untuk sekalian alam, maka ulama menyebutkan bahawasanya alam di sini bermaksud manusia, bermaksud binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan dan semua alam, termasuklah alam jin, masuk sekali. Kemudian ulama membahaskan, adakah rahmat itu hanya terhad pada susuk syaksi, maksud dia pada fizikal Nabi Muhammad SAW sahaja? Adakah rahmat masuk di situ bila Nabi muncul, masuk rahmat tu kepada seluruh alam tu hanya ketika Nabi masih hidup, ataupun keistimewaan itu pada tubuh badan baginda sahaja? Adakah khusus untuk tubuh badan baginda sahaja, jasad baginda maksud dia? Maksudnya bila Nabi Muhammad wafat, adakah rahmat itu sudah tiada? Sudah tentu tidak, betul. Ulama kata keistimewaan itu bukan hanya pada fizikal, bukan hanya pada jasad baginda SAW, tetapi rahmat itu juga adalah pada apa yang dibawa oleh baginda SAW. Apa yang Nabi SAW bawa? Apa yang Nabi bawa? Islam. Satu Makkah. Islam. Dengan maksud syariat Islam. Kita perincikan lagi, Islam dengan maksud syariat yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya Nabi Musa bawa agama apa? Islam lah kan. Nabi Isa bawa apa? Islam juga. Nabi Isa, Nabi Ibrahim bawa apa? Islam juga. Jadi apa yang membezakan Nabi-Nabi ni? Syariat sahaja berbeza. Syariat dia berbeza-beza, tapi yang dibawa tetap Islam. Ni kena faham. Jadi syariat yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang terakhir. Bila sebut terakhir, dia mesti yang paling istimewa sekali, lengkap. Tu dia. Ni kita kena faham. Lengkap. Sebab itulah Nabi Musa kalau hidup lagi, dia wajib mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Sebab apa?
Sebab syariat Nabi Muhammad yang paling sempurna, paling lengkap. Ni kita kena faham dan kita perlu jelas. Sebab tu kita pun sekarang ni bulan Rejab, betul tak? Bulan Rejab. Bulan Rejab ni, bila Rejab ni maksud dia ada apa yang kita akan selalu bincang? Isra Mi'raj lah, betul? Isra Mi'raj. Kadang-kadang tu bila sebut Isra Mi'raj ni, orang kita ingat Isra Mi'raj ni, cerita pasal Buraq. Dia tu besar macam mana laju ke tak laju? Nabi Muhammad pergi Sidratul Muntaha. Nabi nampak Allah dengan biji mata ke macam mana Kadang-kadang orang kita cerita macam tu pula. Padahal yang paling utama Isra Mi'raj tu adalah solat. Kita cerita benda pelik-pelik tapi solat pun tak nak cakap lebih lah. Mulai buat ke tidak? Solat tu intipati daripada Isra Mi'raj tu adalah solat. Solat tu. Dan macam mana Nabi SAW berjuang untuk melengkapi perjuangan baginda adalah dengan lengkapnya syariat solat. Itu dia Isra Mi'raj. Baik. Apa yang saya nak sebut berkaitan dengan Isra Mi'raj, kita bulan Rejab, kita akan cerita Isra Mi'raj adalah Nabi SAW, kalau kita perasan, ketika di Baitul Maqdis, Nabi berjumpa dengan para Nabi dan Rasul. Tahu kan? Betul kan? Tahu kan? Ketika Nabi Isra, maksud dia Nabi daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj maksudnya daripada Baitul Maqdis Nabi naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit. Itu beza Isra Mi'raj. Nanti boleh buat ceramah lain Isra Mi'raj ni, dia jemput pengisi yang lain pula, penceramah lain. Baik. Pada Isra, Nabi SAW ke Baitul Maqdis, Nabi SAW bertemu dengan para Nabi dan Rasul 124,000 mengikut riwayat. 124,000. 313 bilangan Rasul. Kalau kita ingat, bila Nabi berjumpa dengan para Nabi dan Rasul ni, Nabi lepas tu apa berlaku? Ni Isra Mi'raj ni dia tak tahu ni. Apa yang berlaku semasa di Baitul Maqdis? Semayang. Siapa jadi imam? Nabi Muhammad SAW. Itu pun sebenarnya nak tunjuk pada kita bahawasanya kedudukan mulia baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikut ulama, ini saya nukilkan daripada ulama Azhar, Syekh Ala Abdul Hamid Al-Azhari Hafzahullah, seorang ulama Azhar yang muda 40 lebih kurang, tapi alim. Dalam kelas Alfiyah Sirah Imam Iraqi, yang menyatakan bahawasanya pandangan ulama sebenarnya kalau ikutkan para Nabi dan Rasul ni, dia dah jadi umat Muhammadiyah dah. Dia dah jadi umat Nabi Muhammad dah sebenarnya. Buktinya apa? Buktinya adalah Nabi Muhammad SAW menjadi imam solat kepada para Nabi dan Rasul 124,000. Nak katakan hebatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sekaligus membuktikan bahawasanya syariat Islam tu yang dibawa oleh baginda telah sempurna, dan semua Nabi dan Rasul mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni kena bersyukurlah, kita ni jadi umat Nabi Muhammad. Kita kena bersyukur. Bersyukur ke bercukur? Bersyukur. Ikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar ikut sunnah, malah kena ikut betul-betul apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu syariat Islam. Hadis yang ke-14 ini menerangkan, kita tengok kitab,
Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW memansuhkan syariat-syariat yang lain. Kalau siapa yang mungkin di sini ada yang pengajian agama, mungkin pernah mengikuti kelas-kelas dalam masadir Islam, dalam usul fiqh ada dipanggil sebagai satu daripada kaedah perhujahan, ada disebut sebagai syar'an man qablana. Pernah dengar? Syar'an man qablana. Syar'an min qablina, maksud dia syariat-syariat mereka yang terdahulu. Tu dia. Baik. Itu dalam perbahasan usul fiqh ada perbahasan benda tu. Cuma saya tak nak tegang lanjutlah. Nanti lagi berapi kepala kita. Okey. Cuma saya nak jelaskan, nak sebutkan sikit istilah-istilah dalam usul fiqh. Supaya kita pernah dengar, paling kurang pernah dengar istilah-istilah ini. Baik. Bila sebut syariat mereka-mereka yang terdahulu, maka syariat-syariat ini tidak boleh digunakan sebagai hujah mengikut mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, dalam mazhab kita Imam Syafi'i tak boleh jadikan syariat-syariat terdahulu sebagai hujah dalam perbahasan hukum fiqh. Contohnya syariat terdahulu, contoh paling mudah lah, Nabi Adam adik-beradik boleh kahwin kan. Habil Qabil kan dia kahwin dengan dia silang tu kan. Habil kahwin dengan adik ataupun adik perempuan Qabil kahwin dengan adik perempuan kepada Habil. Tu dia kahwin adik-beradik silam. Sebab bila Sayyidina Hawa lahirkan anak, dia akan sepasang terus laki perempuan kembar, laki perempuan. Jadi nak kahwin mereka akan silam. Jadi boleh tak benda tu digunakan pakai pada hari ini? Tak boleh lah. Tu dalam mazhab Imam Syafi'i kata tak boleh digunakan pakai. Tu dia. Dan syariat-syariat terdahulu ini sudah dimansuhkan dengan adanya syariat Nabi Muhammad SAW. Huayanya, rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum masing-masing banyak bilangannya 104,000. Nabi 313, rasul 313. Di antaranya ada yang diturunkan kitab kepadanya, seperti Nabi Musa AS yang menerima kitab Taurat. Kitab boleh tambah situ juga suhuf. Kitab dan suhuf. Ya, boleh tambah situ tulis kitab dan suhuf. Suhuf ni apa? Kaji balik suhuf ni apa. Nanti panjang pula kita cerita. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahawa syariat Islam yang dibawanya adalah memansuhkan syariat rasul-rasul yang telah lalu. Oleh itu, tidak harus bagi sesiapa pun yang ada pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam atau yang datang kemudian menuruti syariat-syariat yang telah mansuh itu, apalagi agama-agama yang direka oleh manusia sendiri. Itu dia. Sebab tu kita percaya bahawa Nabi Isa hidup lagi, betul? Nabi Isa dalam Al-Quran secara umumnya, daripada ayat itu secara zahirnya Nabi Isa AS dinaikkan ke langit. Jadi sebab tu dalam hadis akhir zaman
Nabi Isa alaihissalam apabila diturunkan semula di muka bumi bersama dengan Imam Mahdi, dan mereka akan menupaskan Dajjal dan juga Ya'juj Ma'juj. Selepas itu Nabi Isa alaihissalam dan juga Imam Mahdi akan memerintah dunia dengan syariat Islam. Syariat apa yang digunakan oleh Nabi Isa? Tak lain tak bukan adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada sini sangat jelas kepada kita tentang keunggulan dan kehebatan syariat Islam. Orang takkan meminta kalau orang takkan meminta negara, melainkan mesti ada perlembagaan ataupun kita sebut undang-undang yang mantap. Betul? Betul tak? Jadi daripada hadis itu juga Nabi beritahu kita syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bersifat lengkap dan juga syumul. Saya ingin kutip sedikit tambahan kepada kita kitab Al-Islam Syari'atul Zaman wal Makan, tulisan Syekh Abdullah Nasih Ulwan rahimahullah ta'ala. Syekh Dr. Abdullah Nasih Ulwan, salah seorang ulama zaman moden, yang mana beliau banyak menghasilkan kitab-kitab berkaitan dengan dakwah Islam, kajian Islam semasa. Sudah wafat, sudah meninggal dunia. Kalau kita pernah dengar Tarbiyatu Aulad, pendidikan anak-anak, tulisan Syekh Abdullah Nasih Ulwan rahimahullah ta'ala, dah diterjemahkan pun. Beliau kata bahawasanya dalam kitab Syari'atul Zaman wal Makan, beliau kata bahawasanya kehebatan syariat Islam ini, ciri syariat Islam ni, kalau ada siapa yang ada pen boleh tulis. Ni tambahan. Ada 10 ciri-ciri keistimewaan syariat Islam. Saya sebutkan dan saya tak syarah panjang lah, cuma sebutkan supaya kita tahu. Yang pertamanya, ciri-ciri syariat Islam adalah dia bersifat Rabbaniyah, ketuhanan. Maksudnya syariat Islam ni dia bukan ciptaan manusia. Dia bukan ciptaan mana-mana. Dia adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Rabbaniyah yang pertama. Yang kedua, dia bersifat alamiah. Alamiah maksud dia universal. Universal. Ada bangsa lah ya. Bersifat universal. Bila sebut universal, alamiah, maksud dia semua tempat boleh laksanakan syariat Islam. Kalau kita dekat Rusia ke, kalau kita dekat kutub utara, kutub selatan ke, kalau ada orang lah. Kalau kita dekat China ke, dekat Amerika ke, dekat Asia Barat, Turki ke, hatta di tanah Melayu kita ni, di belah Asia ni, semua boleh laksanakan syariat Islam. Sebab apa? Sebab sesuai. Itu dia. Itu maksud dia. Yang ketiga, syumuliyah. Maksud dia adalah menyeluruh. Cuba beritahu saya, manakah aspek-aspek dalam kehidupan kita yang tak dibahaskan dalam Islam? Semua kita akui. Daripada kita buka mata, kita tidurlah. Kita tidur, bangun. Kemudian sampai kita nak tidur, semua benda ada disebutkan dalam Islam. Itu dia. Kita percaya, betul? Itulah maksud dia, syumuliyah, menyeluruh.
Islam ada membahaskan berkaitan dengan ekonomi, iqtisadiyah. Islam ada membahaskan berkenaan dengan kenegaraan. Islam ada membahaskan berkaitan dengan hatta dalam kita menjaga alam sekitar, ada Islam bahaskan. Berkaitan dengan pendidikan di rumah, di sekolah dan sebagainya, semua Islam ada bahaskan. Pendidikan, ekonominya, macam-macam lah ada disebutkan dalam Islam. Kemudian antara lain kita sebutkan keistimewaan syariat Islam adalah tadi ketiga. Yang keempat, dia bersifat pembaharuan, tajdid. Maksudnya syariat Islam ni dia tak jumud, dia boleh terima pelbagai pembaharuan. Contohnya masa Covid. Covid, ulama boleh bahaskan tak? Boleh. Sebab ada dalil, ada sunnah. Contohnya berkaitan dengan kita terima vaksin. Ulama kita bahas ke tak bahas? Bahas. Itu bukti bahawasanya syariat Islam dia sentiasa up to date. Boleh bahas. Semua boleh bahas. Sebab ada dalil. Itu dia. Itu bukti. Ke ada anti vaksin sini. Sudah. Tu Haji ke ada anti vaksin sini. Jangan. Risau saya. Alhamdulillah. Kemudian dia adanya keseimbangan antara material dan juga spiritual. Maksud dia, bila laksanakan syariat, antara keseimbangan syariat adalah dia juga dapat pahala dapat, baik untuk kita pun dapat. Contohlah, ini contoh paling mudah. Panjang sebenarnya, tapi contoh paling mudah. Contoh paling mudah. Kita semayang, dapat pahala ke tak? Dapat. Sihat dapat? Dapat. Sebab apa? Ni bukanlah tujuan. Kenapa awak solat? Saya solat sebab nak sihat. Bukan. Kita solat kerana Allah. Cumanya bila ahli saintis Islam, mereka mengkaji, atau bukan Islam pun ada kaji, pergerakan kita dalam solat itu bagus untuk kesihatan. Contoh bila kita sujud, aliran darah kita tu, kita kepala ke bawah kan, badan macam tu, dia bagus untuk peredaran darah. Subhanallah. Bagus untuk kesihatan. Tu dia. Ustaz, tapi saya semayang duduk. Itu lain cerita, Itu lain cerita. Tapi yang pentingnya, pergerakan dalam solat itu ada dia punya kebagusan dan kebaikan dia. Itu baru berkaitan solat. Tak cerita lagi berkaitan dengan kita buat umrah, haji, kita dari sudut ekonomi. Dulu Ar-Rahnu pajak gadai Islam, betul? Hatta sekarang ni orang kafir pun guna Ar-Rahnu juga, pajak gadai Islam. Nak katakan ada dia punya kebagusan dia. Dulu mana boleh kita bayangkan, nama beg ni contoh. Nama beg Hondiong bag. Tiba-tiba belakang tu Islamik. Mana kita boleh bayangkan, betul? Contoh HSBC. Ni bank, semua bank saya sebut ni bank yang kita sebut ni bukan token Islam, ni bukan token Islam. HSBC ada Islamik. Ada juga. HSBC itu Hong Kong, Shanghai. Tapi Islamik ada juga. Ada bahagian Islamik dia. Nak katakan orang kafir pun terima. Kita sebut sebahagian keistimewaan syariat Islam berkaitan dengan perniagaan, berkaitan dengan pembankan ada. Dan juga adalah dia punya ciri-ciri keistimewaan dia yang saya rasa tidak perlulah untuk saya panjangkan. Tapi ala kulli halnya, keistimewaan itu kita kena faham dan kita perlu jelas.
Kalau kita orang Islam sendiri kita tak percaya pada syariat kita, apa lagi yang boleh diharapkan? Itu masalah. Itu dia. Baik. Tentang ini, maksudnya berkaitan dengan apa yang Nabi SAW sebut berkaitan dengan syariat terakhir, Rasulullah SAW menegaskan bahawa kalaulah Nabi Musa AS tiba-tiba muncul pada zaman baginda, pada tambah titik lah, ni zaman dulu dia punya punya titik tu tak ada, ni keempat tambah titik situ. Pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi Musa tiba-tiba muncul, dan macam saya sebut, maksudnya bukan hanya Nabi Musa, Nabi Isa ke, Nabi Adam ke, Nabi Ibrahim ke, tiba-tiba muncul pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, dan ada orang-orang Islam yang menurutinya dengan meninggalkan syariat Islam yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, nescaya orang itu termasuk dalam golongan yang sesat kerana ia menuruti syariat yang telah dimansuhkan. Dia macam Al-Quran lah. Al-Quran memansuhkan kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Al-Quran memansuhkan. Begitu juga syariat memansuhkan syariat-syariat yang terdahulu. Tambahan ni celahan sikit. Antara sebab juga kenapa syariat terdahulu dimansuhkan, sebab syariat terdahulu telah pun ada yang menyeleweng, ada yang dah seleweng. Contoh kaum Yahudi mereka mengatakan bahawasanya bangsa mereka adalah bangsa yang terbaik. Istimewa mereka tu, bangsa mereka, Islam ni untuk mereka je ikut. Maksudnya ikut diorang lah. Islam versi diorang, agama ikut diorang. Sebab tu kalau kita lihat dalam fahaman Zionis, kita dapat lihat dia punya teruk, dia punya ni. Macam kita ni, dia gelar sebagai goyim. Tahu goyim tu apa? Goyim tahu maksud goyim? Bahasa Ibrani lah, bahasa Yahudi. Goyim ni maksud dia ulat. Istilah maksud dia dari segi literal dia ulat kotor. Tu larang tu kita yang bukan Yahudi. Goyim. Teruk dia punya ni. Jadi yang istimewanya adalah bangsa Yahudi saja. Itu antara satu contoh penyelewengan dia buat oleh kaum Yahudi. Boleh kata kita boleh sebut rasis lah, rasis. Ini betul-betul rasis ni. Tu dia. Sedangkan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Nabi Musa berdakwah tak pada Nabi Fir'aun? Nabi Musa berdakwah pada Fir'aun. Berdakwah ke tidak? Berdakwah lah. Kan Nabi Musa kata apa ni, sembahlah ubudullah, sembahlah Allah, katalah Tuhan tu satu kan. Gitu. Jadi nak beritahu kita bahawasanya Nabi Musa menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Fir'aun tu Yahudi ke tidak? Fir'aun ni Bani Kipti, bangsa Kipti, dia bukan Yahudi. Itu nak bukti bahawasanya, saya bawakan bukti bahawasanya Yahudi kata agama ni untuk diorang sahaja. Sedangkan Nabi Musa berdakwah pada Fir'aun. Sedangkan Fir'aun tu bukannya bangsa Yahudi. Itu satu contoh bukti penyelewengan yang dibawa oleh kaum Yahudi. Itu dia. Sebab itulah syariat-syariat terdahulu telah dimansuhkan kerana berlakunya penyelewengan, dan juga kerana dah tak sesuai dah pada zaman kita pada hari ini. Tak sesuai.
Padahal tegas baginda sallallahu alaihi wasallam, sekira Nabi Musa alaihi salam masih hidup dalam masa kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dan juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, nescaya Nabi Musa juga akan menuruti syariat Islam yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sepatutnya timbul sebarang kemusykilan tentang sesuainya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan umat manusia dalam setiap masa, dengan tidak memerlukan sebarang pindaan atau perubahan. Kerana bila diperhatikan, ternyata bahawa diperhatikan ternyata bahawa Islam adalah berdasarkan kaedah-kaedah umum yang banyak cawangannya furuk, maksud dia furuk, dan dapat menghadapi cabaran-cabaran zaman, dapat menghakimi kejadian-kejadian yang berlaku, dan dapat pula memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam setiap masa. Okey. Kaedah-kaedah umum yang banyak cawangannya. Kaedah umum asas. Cawangannya ni terjemahan. Maksud dia, kalau siapa mengaji Islam, maksudnya maksudnya mengaji secara mendalam. Nah, ini umum dan furuk. Itu dia. Furuk, benda-benda yang cabang-cabang, cawangan-cawangan. Cabang lah maksud dia. Cabang. Buktinya adalah contoh. Dia bagi Islam ni, syariat Islam ni antara keistimewaannya, dia bagi panduan. Kemudian perinciannya, manusia macam mana nak selesaikan benda tu, dia boleh rujuk pada kaedah asas yang telah Islam letakkan. Contohnya berkaitan dengan contoh. Minum arak haram ke tidak? Haram. Itu asas sebut dalam Quran, betul? Innamal khamru wa maisir ila akhir ayat. Sungguhnya khamru wa maisir, batu lahmu khinzir, daging khinzir, rijsun, dia adalah benda-benda yang jahat, kotor, yang ambil syaitan, daripada perbuatan-perbuatan syaitan. Baik. Dada kenapa haram? Dada kenapa haram? Dada kenapa haram? Sebab apa? Ataupun kita boleh sebut sebab dadah ni dia menghilangkan akal, dia merosakkan akal, dia membabukkan orang, berkhayal, betul? Saya tak tahulah sebab saya tak isap dadah. Tapi kita bacalah doktor punya penerangan. Kesan daripada dadah ni, dia menyebabkan orang berkhayal, dia boleh merosakkan akal orang, ketagih dan sebagainya. Jadi ulama' berdasarkan kaedah umum ni, okey, arak ni disebut dalam Quran. Cuba cari dalam Quran, ada tak sebut dadah? Memang awak cari daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, memang tak jumpa lah dadah tu. Innama dadah. tak ada. Memang tak ada. Tapi kenapa boleh dapat hukum tu? Sebab apa? Kenapa haram? Kenapa arak haram? Sebab apa? Memabukkan. Itu contoh-contoh. Kaedah umum aku ada letakkan. Kemudian perkara-perkara furuk, benda-benda yang cabang-cabang ni, ulama akan refer pada kaedah yang umum. Itu dia. Faham Jadi sebenarnya itu contoh. Sebenarnya contoh tu kira mudah lah tu kan. InsyaAllah.
Macam tu ulama kita mendapatkan hukum. Dia akan cari mana dalil, dia akan lihat kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Contoh lain. Ni contoh. Ni kaedah umum ni. Saya nak tanyalah soalan. Dekat masa zaman Nabi, masa dekat Mekah, kat Madinah, ada tak durian? Setakat ni saya tengok macam tak ada lah. Tak ada. Setahu saya tak ada pedagang Melayu pergi ke Mekah Madinah, tak ada lah. Tapi kenapa kita boleh makan? Kenapa? Sebab kaedah umumnya adalah, sebab apa? Sebab kalau berkaitan makanan ni, benda yang tak diharamkan maka halal. Itu kaedah umum dia. Contoh. Ini macam mana ulama kita boleh makan durian, boleh makan rambutan. Itu contohlah, contoh. Nak katakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita panduan secara umum. Tapi kita ni, yelah, kita ni macam-macam nak hidup kita, betul? Ada jumpa masalah baru macam Covid kan, Covid dan sebagainya. Tapi macam mana kita dapat hukum-hukum? Sebab ulama lihat pada panduan yang telah Allah letakkan. Mesti jaga nyawa, hifzuddin, hifzun nafs, jaga nyawa dan sebagainya. Akhirnya berlakulah penjagaan dalam solat, kan? Ke sini tak jaga solat? Kalau ada, saya nak buat laporan ni. Tak ada kan? Penjagaan solat, lepas tu kena pakai ni dan sebagainya. Itu contoh-contoh bukti syariat Islam seperti yang saya terangkan, up to date. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jelasnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah lengkap, mengandungi hukum hakam dan cara peraturan yang meliputi segala bidang hidup, yang menjadikannya sesuai dengan keadaan umat manusia dalam segala zaman dan di mana sahaja mereka berada, selagi sifat kemanusiaannya tidak berubah. Maksudnya Islam ni relevan sampailah bila-bila. 2023, 2050, 2000 sampai bila-bila lah. Sampai tak ada tahun. Tetap Islam itu tetap sesuai. Sehinggakan Nabi Isa AS semasa turun pada akhir umur dunia, kita tak tahulah bila Nabi Isa turun tu. Kalau ada tu beritahu saya lah. Kalau ada. Pasal saya nak bagi lapor apa dia Jabatan Agama. Manalah kita tahu, kan? Kita mana tahu bila Nabi Isa turun. Tanda-tanda tu ada, tetapi bila? Wallahu alam. Semasa turun pada akhir umur dunia, kelak akan kita sebut akan mengembangkan lagi syariat Islam. Macam saya sebut lagi tadi, bila Nabi Isa diturunkan di muka bumi, dia lawan bersama Imam Mahdi lah. Ni pun satu hal. Imam Mahdi siapa kan? Jangan. Itu benda buang masa je. Buang masa je kita ni. Yang penting kita kena teruskan bawa Islam ni, sebarkan Islam. Ustaz, kita tak payahlah sebarkan dakwah Islam ni, kita tunggu je Imam Mahdi. Itu pun sesat juga tu. Jangan. Benda tu menyesatkan. Teruskan sebarkan Islam. Sebarkan Islam, perjuangkan Islam seperti yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi Isa turun di akhir zaman, di akhir zaman kelak, Nabi Isa akan mengembangkan lagi syariat Islam. Maksudnya dilaksanakan syariat Islam dalam pentadbiran yang dibawa oleh Nabi Isa bersama dengan Imam Mahdi. Macam mana? Wallahu a'lam.
yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang berikut. Dan ini juga adalah penutup untuk malam ini. Baik. Hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa antum iza nazala ibnu Maryam fikum fa ammakum qala ibnu Abi Zibin fa ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh baik keadaan kaifa antum. Kaifa sini bukan maksud soalan siapa yang belajar dia istifham di sini, ini bukanlah istifham soalan. Kaifa, sungguh baik keadaan kamu ketika Nabi Isa Ibnu Maryam turun dalam kalangan kamu, lalu ia memimpin kamu. Itu dia. Jadi salah seorang rawi hadis iaitu Ibnu Abi Zibin menerangkan lagi dengan katanya, seorang ulama dia terangkan lagi apa dimaksudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksud Nabi Isa memimpin kamu ialah lalu Nabi Isa alaihi salam memimpin kamu dengan menuruti kitab Allah, ikut kitab Allah iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Ni bukan reka-reka lah, ni Imam Muslim punya riwayat. Ni bukan main-main, ni Imam Muslim. Imam Muslim ni label kedua dalam hadis sahih. Label pertama Imam Bukhari, label kedua Imam Muslim. Itu dia. Jadi ini adalah suatu keterangan jelas kepada kita bahawasanya kita perlulah untuk memastikan segala aspek hidup kita ni, ini adalah kita sebut, lepas kita tahu pasal benda ni, apa yang kita nak buat. Maka saya mengajak kita semua untuk menasihati kita semua. Bukan tuan-tuan aja, saya juga yang bercakap ni. Untuk sama-samalah kita mengaji pasal agama kita, kaji pasal syariat Islam. Pastikan kehidupan kita ni adakah sudah sepenuhnya ikut syariat Islam. Itu dia. Ustaz, saya bukan ustaz. Ngajilah, sebab tu saya kata ngaji. Dan saya pun masih lagi belajar lagi, cari lagi, belajar lagi. Cari lagi, belajar lagi pasal Islam. Adakah Islam ni dah kita laksanakan betul-betul dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita? Ini tanggungjawab kita. Saya takutlah nanti akhirat nanti Tuhan tanya, kenapa tak buat sekian-sekian? Apa nak jawab? Takkan nak jawab depan Allah, I don't know. Takkan nak cakap macam tu. I don't know. Takkan nak cakap macam tu. Depan Allah tanya, kenapa awak tak laksanakan syariat Islam dalam hidup awak, dan diri awak tu, keluarga awak? Takkan kita nak cakap tak tahu? Anda boleh macam tu. Jadi saya mengajak kita semua untuk terus sekali lagi untuk mengkaji, mendalami, fahamkan betul-betul pasal Islam. Kemudian syariat Islam kita kaji. Kemudian bukan sekadar kita belajar, kita kena amalkan dalam hidup kita. InsyaAllah. Kita lihat adakah ahli keluarga kita betul-betul dah amalkan apa Islam ajar. Semua isteri, anak-anak semua dah ikut tak apa yang Islam ajar? Aurat tutup tak? Aurat. Pakai tudung ke tudung ni apa nampak apa ni, jambul. Jangan. Ustaz, saya ikut mazhab lain. Jangan main. Tak ada. Kita Syafi'i. Awat ikut betul-betul.
Anak-anak kita adakah sudah pun mengikut Islam? Pemakaiannya bagaimana? Itu dia. Bukan maksud pemakaian tu maksud 24 jam kena pakai jubah. Bukan maksudnya begitu. Nutup aurat. Itu dia. Jadi itulah penutup untuk sama-sama kita ambil pedoman bersama. InsyaAllah. Allah sebut dalam Quran pada auzubillahi minasyaitanir rajim, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Syariat Allah, dan siapakah yang lebih baik sibrahnya daripada Allah? Sudah pasti tiada yang lebih baik daripada culupan Allah, sibrah Allah, iaitu syariat, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Surah Al-Baqarah ayat 138. InsyaAllah kita tutup pertemuan kita pada malam ini. Saya kira tutuplah, tak ada soal jawab. Kita tutup pertemuan kita pada malam ini dengan sama-samalah kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna minan najihin fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal masami wal maghrib. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma sul ikhwanina fi Suriya wa Lubnan wa Turki. Allahumma sul ikhwanuna fi Turki wa Lubnan. Allahumma sul ikhwanina fi Turki wa fi Suriya wa fi Lubnan ya arhamar rahimin. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang berada di Turki, yang berada di Syria dan juga yang berada di Lubnan. Innaka arhamar rahimin. Sungguh Engkau Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Bantulah saudara-saudara kami yang ditimpa musibah gempa bumi, ya Allah. Rabbana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika